Inilah Pascal, pasukan khas Laut Malaysia yang bergerak dalam diam, tetapi meninggalkan kesan yang besar. Mereka tidak mencari perhatian kerana tugas mereka bukan untuk dipuji, tetapi untuk memastikan keselamatan negara terpelihara. Di laut, di pelantar minyak, di kawasan berisiko tinggi, nama Pascal sudah cukup untuk mencetuskan rasa. Geruna mereka bukan pasukan yang sering dipamerkan. Tiada gembar-gembor, tiada aksi berlebihan. Nama mereka jarang disebut, wajah mereka jarang terlihat. Namun apabila mereka muncul, suasana berubah. Musuh mula senyap. Ancaman mula berfikir dua kali. Kehebatan mereka bukan pada jumlah, tetapi pada latihan, disiplin dan ketepatan. Setiap anggota dipilih melalui saringan yang ketat. Fizikal, mental dan ketahanan emosi diuji hingga ke had. Hanya yang benar-benar layak akan kekal. Sebab itu Pascal bukan sekadar pasukan, mereka adalah simbol kesiapsiagaan. Senyap yang sentiasa bersedia. Musuh mungkin tidak nampak mereka datang, tetapi musuh tahu akibatnya jika Pascal sudah berada di kawasan operasi. Dan itulah kekuatan sebenar mereka, tidak perlu dilihat untuk ditakuti. Dalam video ini, kita akan bongkar mengapa Pascal dianggap antara pasukan paling disegani di rantau ini, mengapa kehadiran mereka jarang diketahui umum, dan mengapa apabila mereka muncul, situasi biasanya sudah berada di bawah kawalan. Pasukan ini jarang terlihat, tapi musuh paling takut kalau mereka muncul dari laut. Fakta 1. Pascal adalah pasukan elit Angkatan Laut Malaysia yang khusus bertugas di laut. Mereka dilatih untuk bertempur di kondisi ekstrim. Fakta 2. Seleksi Pascal terkenal sangat brutal. Dari ratusan pendaftar, hanya sedikit yang mampu bertahan. Fakta 3. Pascal sering dijuluki hantu laut karena kemampuan penyusupan senyap dari bawah air tanpa terdeteksi musuh. Ujian wajib lulus apabila mereka perlu terjun ke laut dalam keadaan kaki dan tangan diikat sebelum menggunakan kudrat untuk berenang ke pantai. Malah mereka perlu terjun ke laut lengkap memakai peralatan tempur berserta fin pada ketinggian lebih 5 meter dari helikopter Superlean, sebagaimana dipetik dari artikel Harian Metro hari ini. Semua ujian piawaian fizikal itu berjaya dilepasi 25 pelatih khusus asas pasukan khas laut Pascal siri 70 2021 baru-baru ini sebelum secara rasmi bergelar Komando Pascal. Seterusnya artikel tersebut mengatakan walaupun sukar namun latihan tidak masuk akal dan ekstrim selama 5 bulan selain ujian ketahanan Minggu Neraka Hell Week tanpa henti 72 jam berjaya dilepasi semua mereka. Sebelum disarungkan beri ungu Pascal, difahamkan kursus Pascal merangkumi beberapa peringkat di antaranya peringkat pemanasan, peringkat camp, peringkat hutan, peringkat paya, peringkat laut, peringkat pelarian dan pelolosan serta ujian ketahanan akhir mental dan fizikal. Bagi peringkat pemanasan iaitu pemilihan awal, pelatih perlu berenang di kolam sejauh 500 meter dalam masa kurang 10 minit dan berlari sejauh 6,8 km dalam masa kurang 30 minit bagi melayakkan mereka ke peringkat seterusnya. Latihan fizikal yang keras dan mencabar diutamakan supaya pelatih khusus berupaya melepasi cabaran dan rintangan seterusnya. Antara ujian kecergasan perlu dilakukan sepanjang kursus adalah tekan tubi, bangkit tubi mendagu, sit up, latihan 8 serangkai dan pelbagai teknik yang perlu dipraktikkan. Setiap pelatih mestilah mempunyai semangat juang serta keyakinan dan sikap profesionalisme yang tinggi bagi menghadapi setiap latihan yang mencabar. Turut menjadi cabaran terbesar apabila pelatih perlu melepasi latihan ketahanan tawanan perang apabila setiap mereka didedahkan dengan keadaan dan situasi sebenar ditawan musuh. Mereka akan merasai setiap penyiksaan dan penderitaan memeritkan sepanjang ditawan musuh yang berusaha mendapatkan maklumat serta rahsia pertahanan negara. Praktikal tawanan perang itu menguji semangat pelatih supaya tidak sewenang-wenangnya menceritakan segala rahsia negara yang disimpan sebagaimana termaktub dalam Ikrar Kesatria yang kelima, iaitu menyimpan rahsia negara dengan seketat-ketatnya. Apa yang menjadikan Pascal begitu ditakuti bukanlah kerana mereka sering kelihatan, tetapi kerana reputasi senyap yang mereka bina dari masa ke masa. Pasukan ini dikenali sebagai unit yang jarang muncul di hadapan umum, namun kewujudan mereka sentiasa dirasai oleh pihak yang berniat mengancam keselamatan negara. Dalam dunia ketenteraan, pasukan yang paling berbahaya bukanlah yang paling bising, tetapi yang paling tidak dapat dijangka
dan disitulah kekuatan Pascal terletak. Mereka dilatih untuk beroperasi dalam persekitaran paling mencabar, laut terbuka, kawasan strategik, dan situasi berisiko tinggi dengan ketepatan, disiplin, dan kawalan emosi yang luar biasa. Setiap anggota bukan sahaja diuji dari segi fizikal, tetapi juga ketahanan mental, keupayaan membuat keputusan dalam tekanan, dan kesetiaan mutlak kepada amanah yang dipikul. Pascal tidak dibentuk untuk menakutkan orang awam, tetapi hakikatnya pihak yang memahami kemampuan sebenar pasukan ini tahu bahawa kehadiran mereka biasanya menandakan satu perkara. Situasi sudah dianggap serius dan tidak boleh dipandang ringan. Musuh tidak perlu melihat wajah mereka untuk merasa gentar. Cukup sekadar mengetahui bahawa Pascal telah dikerahkan, maka segala perancangan terpaksa dinilai semula. Inilah pasukan yang tidak mencari publicity, tidak mendabik dada, dan tidak menjual cerita sensasi, kerana kekuatan mereka terletak pada kecekapan dan kerahsiaan. Setiap kejayaan tidak diraihkan secara terbuka, setiap operasi tidak diceritakan secara terperinci. Namun kesannya jelas, ancaman berkurang, kawasan kembali terkawal, dan keselamatan dapat dipertahankan tanpa perlu laungan. Kepada penonton, penting untuk difahami bahawa ketakutan terhadap Pascal bukanlah mitos atau propaganda, tetapi lahir daripada pemahaman bahawa pasukan ini berfungsi sebagai benteng terakhir yang bergerak dalam senyap. Mereka bukan pasukan yang muncul untuk menunjuk, tetapi pasukan yang muncul apabila keadaan benar-benar memerlukan ketepatan tanpa kesilapan. Dan sebab itulah, walaupun jarang kelihatan, nama Pascal tetap disebut dengan penuh hormat dan gerun oleh pihak yang tahu. Kerana dalam dunia sebenar, pasukan yang paling ditakuti ialah pasukan yang tidak perlu menjelaskan kehebatannya. Sepenuh Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2024, kami berpeluang mendekati pasukan khas laut, Pascal. Nak tahu siapa mereka? Jom. Pasukan khas laut, Pascal, dia berperanan untuk melaksanakan operasi khas maritim yang berisiko tinggi untuk menjaga kedaulatan negara seperti operasi menyelamatkan tebusan, operasi sabotaj dan perisikan untuk menjaga aset-aset strategik negara seperti pelantar minyak. Pada mulanya saya sebagai seorang pegawai kadet dari lulusan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Kemudian saya ditauliahkan sebagai pegawai muda Tentera Laut Diraja Malaysia. Mula mencabar diri untuk menyertai kursus asas pasukan khas laut. Cabaran yang paling mencabar adalah setiap latihan anggota Pascal ni lebih berisiko dengan nyawa. Kami sebagai anggota Pascal telah dilatih daripada mula untuk sentiasa bekerjasama dan mempunyai semangat pasukan yang tinggi di antara satu sama lain. Kami akan sentiasa fokus di dalam satu misi. Pascal, siasat yang terbaik. Dan akhirnya apa yang anda tonton hari ini bukan sekadar sebuah video. Ia adalah peringatan. Peringatan bahawa Malaysia bukan negara yang boleh diperkecilkan sesuka hati. Bukan negara yang kosong tanpa pertahanan. Bukan negara yang hanya pandai bercakap tanpa kekuatan sebenar di belakangnya. Nama Pascal jarang disebut. Wajah mereka jarang kelihatan. Dan operasi mereka tidak diceritakan kepada umum. Tetapi itulah hakikat pasukan yang benar-benar berfungsi. Dalam dunia sebenar, pasukan yang paling berbahaya bukan yang paling bising, tetapi yang paling bersedia. Dan Pascal berada dalam kategori itu. Di arus perdana kita tidak suka menjual cerita kosong. Kita bercakap tentang realiti. Realiti bahawa negara ini mempunyai pasukan elit yang bergerak dalam senyap, tetapi memberi kesan besar. Realiti bahawa keselamatan yang kita nikmati hari ini bukan berlaku secara kebetulan, tetapi kerana ada individu yang berlatih tanpa henti, berjaga tanpa disedari, dan sanggup meletakkan diri mereka di barisan paling berisiko. Masalahnya hari ini bukan Malaysia yang lemah. Masalahnya ialah rakyat yang terlalu lama dipujuk untuk merendahkan negara sendiri. Diberitahu bahawa kita kecil. Diberitahu bahawa kita ketinggalan. Diberitahu bahawa kita tidak mampu berdiri setaraf. Video ini wujud untuk mematahkan pembohongan itu. Apabila pasukan seperti Pascal wujud dan berfungsi, itu bermakna negara ini bersedia, bukan sekadar berharap. Itu bermakna Malaysia tidak menunggu ancaman datang, baru mahu bertindak. Dan itu bermakna, sesiapa yang cuba memperlekehkan negara ini sebenarnya tidak faham apa yang sedang mereka cabar. Di arus perdana kami mahu anda berfikir, bukan menelan persepsi bulat-bulat, bukan tunduk kepada naratif luar yang sengaja melemahkan keyakinan kita, tetapi melihat sendiri bukti bahawa
Negara ini berdiri di atas asas yang lebih kukuh daripada yang sering digambarkan. Jika hari ini anda rasa kagum, jangan simpan perasaan itu sebagai emosi sementara. Tukar ia menjadi kesedaran. Kesedaran bahawa Malaysia wajar dihormati. Kesedaran bahawa pasukan elit kita wajar dihargai. Dan kesedaran bahawa kita sebagai rakyat tidak sepatutnya menjadi pihak pertama yang merendahkan negara sendiri. Arus perdana tidak wujud untuk menyenangkan semua pihak. Arus perdana wujud untuk bercakap benar walaupun tidak popular, untuk mengingatkan bahawa kekuatan sebenar tidak selalu dipamerkan, tetapi sentiasa bersedia apabila diperlukan. Selagi pasukan elit seperti Pascal wujud dengan disiplin dan kesetiaan mereka, selagi itulah Malaysia bukan sasaran mudah. Dan selagi rakyat sedar akan hakikat ini, selagi itulah negara ini tidak akan mudah digoncang oleh persepsi luar. Inilah pendirian kami. Inilah suara arus perdana. Jika kebenaran ini membuat anda berfikir, itu bermakna video ini berjaya. Dan jika anda masih ragu, ketahuilah, negara ini lebih bersedia daripada apa yang anda sangka. Terima kasih kerana menonton.